meninggalkan dua perkara yang paling penting, yang mana perkara ini cukup untuk kita gunakan sehingga hari kiamat, sehingga sampai pada akhir tidak akan sesat dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi Al-Quran ni suatu pedoman yang Nabi tinggalkan kepada kita, dan tanggungjawab kita bukan sekadar kita membaca. Kita membaca tu untuk pada peringkat awal. Kita baca memahami, kita baca, kemudiannya kita belajar memahami. Yang ketiga, kita belajar mengamalkannya, dan yang keempat, kita mengajarkan kepada orang lain. Kadang kita tahu baca, faham, banyak lagi yang kita tak faham. Jadi bila kita tak faham, banyak lagi benda yang sepatutnya kita amalkan, yang kita tidak amalkan dalam kehidupan ini. Hari ni orang duk sibuk tentang macam-macam, belajar nak keluar, macam-macam jenis. Jadi benda ni lah yang menyelamatkan kita. Oleh sebab tu kita kena belajar, kita kena berusaha memahamikan dengan Al-Quran. Baik, pada minggu lepas kita membicarakan, kita berhenti kepada solat sunat rawatib, sunat sebelum subuh. Baik, sunat rawatib ada dua jenis. Satunya solat sunat muakkad, solat sunat rawatib yang muakkad. Yang kedua, solat sunat rawatib ghairu muakkad. Antara solat-solat sunat yang penting ialah solat sunat rawatib, kerana dia menampung kekurangan yang ada pada solat-solat fardu. Tujuannya sebab peranan sunat ni dipanggil az-ziyadah, ataupun dia sebagai menampung kekurangan. Mana-mana tempat yang ada pada solat-solat fardu ataupun amalan-amalan yang fardu. Kalau sembahyang fardu, solat sunat. Kalau puasa fardu, puasa sunat. Dia tampung kekurangan-kekurangan yang ada. Khusus untuk solat, khusus untuk puasa Ramadan, puasa 6, dia tampung kekurangan yang ada. Baik, nilai solat fardu berbanding dengan solat sunat 70 kali. 70 maknanya satu rakaat menyamai 70 sembahyang sunat. Jadi kalau untuk nak tampung satu rakaat tu 70 sembahyang sunat, banyak 70 sembahyang sunat. Baik, sebab tu jangan sesekali tinggalkan sembahyang fardu. Itu pun tidak sama, serupa tapi tidak sama. Nilai dia tidak sama, sembahyang fardu dengan yang sunat tidak sama. Baik, sembahyang sunat rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. Saya ulang lagi sekali, ada 10 rakaat. Kita kena ada 10. Kalau sunat rawatib yang muakkad ni yang perlu dijaga sungguh-sungguh. Yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudiannya sembahyang zuhur 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat selepas zuhur, 6 rakaat. Maksudnya 6, ada 2 sembahyang subuh sebelum,
tiga jenis bacaan. Bacaan yang pertama kita boleh pilih rakaat yang pertama selepas daripada surah Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak perlu dia tujuannya nak ringankan sembahyang tu, tak perlu baca surah yang panjang-panjang. Dia bagi pilihan surah khususnya ialah surah Al-Kafirun. Kemudiannya rakaat kedua surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu satu. Khabar yang lain daripada Muslim itulah riwayat Al-Bahaqi daripada Aisyah, ni'mas surata ma taqra'ani bil rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ni'mas suratani, ni'mani alangkah baiknya dua surah yang engkau baca kedua-duanya di dalam rakaat sebelum sembahyang subuh dan sembahyang sunat subuh, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Baik, maknanya alangkah baiknya kalau surah ini dibaca dalam solat sunat subuh, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Baik, ini hadis daripada Aisyah. Baik. Dan ada juga riwayat hadis bahawa dibaca dalam sembahyang sunat subuh yang dua rakaat itu. Ada lagi riwayat. Riwayat pertama kata sunat baca alam kuliah dengan Qul huwallahu. Ada juga riwayat yang lain dari pilihan atas diri kita. Semua boleh nak baca kuliah yang kafirun dan juga Qul huwallahu boleh, tapi dia gabungan dia. Dia ada pasangan dia, kuliah dengan Qul huwallahu pasangan dia. Kalau nak baca surah lain ada lagi, iaitu Alam Nashrah Laka Sadrak, surah Al-Insyirah. Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak, rakaat pertama.
juga ayat daripada surah Ali Imran. Ada juga riwayat. Maksudnya untuk bacaan ketika solat sunat subuh ni ada tiga pilihan. Baik. Surah Al-Baqarah, dia kata satu ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu qulu amanna. Qala Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 136. Surah Al-Baqarah itu yang surah yang panjang lah. Tapi sebenarnya tak panjang mana, sebab satu ayat je. Kalau surah yang sebelum ni sebuah surah, sama panjang lah, lebih kurang. Jadi surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah, iaitu anak-anak qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, mereka berkata bahawasanya kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang turunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan juga al-asbaq yang lain-lain, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, sampai ayat boleh rujuk tengok. Baik, surah yang kedua ialah surah Ali Imran ayat 64, iaitu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini maksudnya surah pertama, surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudiannya pilihan surah yang kedua, rakaat yang kedua baca surah Ali Imran ayat 64. Jadi kita ada tiga pilihan lah. Sama ada kita nak baca kuliah dengan qul Allah, ataupun alam nashrah dengan alam tarakai, ataupun dua surah, ataupun surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran. Tiga surah. Sebelum ni kita baca qul Allah a'udzu binnas. Jadi kita tukar, kita ikut sebagaimana yang ada dalam iklan. Paling mudah kita ambil kuliah dengan qul Allah lah. Baik, sekali-sekali bolehlah hafal surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Baik, cuba kita tengok ayat surah Al-Imran ni. Surah qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ta'alau, Nabi ajak kepada ahli kitab, ta'alau, sama-sama, marilah sama-sama, ila kalimatin sawa, kepada kalimah yang satu, iaitu menyembah Allah. Allah Ta'ala berdakwah kepada ahli kitab, apa tu Yahudi, Nasrani, semua tu ajak, sebab masing-masing beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya beriman kepada kita. Orang Islam beriman kepada Allah, Nasrani pun masa tu beriman, ahli kitab pun beriman kepada Allah, sama. Nabi-Nabi pun sama, kitab pun sama. Kita beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab yang sebelum, kitab yang dipegang oleh ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang berpegang dengan kitab sebelum daripada Al-Quran, itu ahli kitab, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Cuma hari ini kitab Injil dan Taurat diubah suai, kata tak boleh nak pakai lah. Satu lagi, kitab pun sudah dimasukkan bila diturunkan Al-Quran, macam undang-undang lama dimasukkan, dah tak boleh pakai dah sebab ada undang-undang baru. Al-Quran ni
dalam rakaat pertama, dan ayat dalam surah Ali Imran mendahului alam tarokai. Kalau kita nak gabungkan dengan surah tadi pun boleh juga. Mana yang mudahlah gabungkan. Untuk mentahqiqkan beramal dengan apa yang datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan bacaan ini, zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Sesungguhnya hamba menzalimi diri hamba sendiri dengan zalim yang banyak besar. Yakni dalam hadis ada riwayat bahawa katanya adalah zulman katsiran, dan ada kaum dalam satu riwayat zulman kabiran. Baik, ini dia ambil contoh. Boleh tak amalan-amalan ini menggabungkan dua set surah ni? Jadi dia berpandukan kepada hadis Nabi. Hadis Nabi yang boleh digabungkan. Sebab hadis Nabi ada dua hadis Nabi. Satu hadis Nabi yang menyebut inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ada hadis Nabi yang menyebut inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Kabiran. Riwayat, ada dua riwayat berbeza. Ada yang kata inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ada yang riwayat kata inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Baik. Inni zalamtu nafsi zulman katsiran, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Inni zalamtu nafsi zulman kabiran, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Jadi digabung sekali. Inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Digabung kuat sekali. Jadi asal surah tadi ialah dia dengan pasangannya Qul-ya dengan Qul-Allah, alam tarokai dengan alam nashrah. Jadi dia berpandukan kepada sebab riwayat-riwayat yang menyebut tentang surah tu ada 3 riwayat. Jadi kalau kita gabung sekali, macam mana riwayat tu? Jadi dia berpegang kepada hadis ni tadi. Maknanya dia gabungkan. Ada hadis zulman kabiran digabung sekali buat satu ayat ni. Cuma gabung dua. Okey, nak faham tadi ni. Okey. Ada dua hadis. Satu hadis sebut aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ada hadis pula aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Jadi akhir sekali digabung dua hadis tu. Ayat sama, hujung tak sama. Sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan besar. Jadi diambillah dengan dibandingkan dengan riwayat yang menunjukkan tentang riwayat-riwayat surah apa yang dibaca tadi, digabungkan sekali. Maknanya Imam Nawawi ini berpegang kepada hadis ni untuk nak membolehkan supaya boleh kita gabungkan kita gabungkan dari segi bacaan. Itu je nak cerita tentang tu je. Sebab orang tanya boleh gabung, mana sumbernya? Quran mana sebut? Tak. Dia berpandukan kepada contoh hadis tadi. Baik. Tak apalah, yang penting kita faham dalam solat sunat subuh ni ada 3 set bacaan berdasarkan riwayat-riwayat hadis Nabi
alam nashrah dengan alam tarkan. Itu ya. Yang pertama kuliah dengan Allah. Yang kedua alam nashrah, alam tarkan. Lepas tu yang ketiga surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah ayat 136, surah Al-Imran rakaat kedua tu ayat 64. Baik. Maka pada Nawawi kalau dihimpunkan keduanya jadilah zulman katsiran tercapailah laksanalah amal mengikut kedua-duanya sekali sebagaimana yang ada dalam sunat berdasarkan kepada maka dikiaskan pula dalam bab membaca ayat-ayat dalam sembahyang sunat subuh nanti. Jadi tujuannya macam mana kita nak tahu, nak dapat kedua-dua fadilat surah tadi. Dua set kita buat, dua set dalam satu masa. Maknanya kalau kita kata kalau buat satu dengan dua baik, lebih baik dua set lah. Kita dapat fadilat tu lebih lagi lah. Baik. Dan perbuatan itu yakni membaca surah yang dihimpunkan begitu di dalam dua rakaat sunat subuh itu tidaklah memanjangkan dua rakaat itu yang mengeluarkan daripada batasan sunat yang mengikut Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh kami Ibnu Hajar dan Ibnu Zayyad. Baik, kalau baca dua surah itu taklah panjang sangat. Tujuan dia sunat subuh ni tak perlu panjang-panjang. Kalau kita baca gabungan pun tidak sampai terkeluar daripada itibak yang Rasul mengikut Nabi. Dari segi masa itu tak lama sangat. Dan disunatkan berbaring antara dua rakaat sunat subuh dan sembahyang fardu subuh. Ni yang kita tak tahu. Lepas sembahyang sunat subuh baring dulu. Lepas tu baru sembahyang subuh. Ikut sunat. Jadi dari segi praktikal pun tak, kita kena tengok keadaan. Walau kita tak nama subuh, lepas daripada sembahyang sunat subuh, sunat kita berbaring, kemudiannya baru menunaikan solat fardu subuh. Baik. Okey, balik kepada asal. Sembahyang fardu afdal dan sepatutnya di masjid. Sembahyang sunat lebih baik di rumah. Kalau nak mana-mana lebih afdal sembahyang sunat di rumah atau di masjid? Lebih baik asalnya lebih baik di rumah. Maksudnya kalau sembahyang sunat subuh di mana afdal? Di rumah. Di rumah. Sembahyang fardu subuh di masjid. Sembahyang sunat subuh di rumah. Kalau Nabi dibuat sembahyang sunat di rumah, sembahyang fardu di masjid. Kata rumah Nabi dengan masjid Nabi itu sebelah ya. Tapi maknanya itu dari segi hukumnya sunat. Sebab apa? Sebab amalan-amalan yang fardu itu memang kita kena buat. Yang sunat ni takut tipu perasaan ria. Baik, itu satu pandangan kan. Ada juga pandangan kata macam mana kalau buat duduk kat rumah tak jadi awak sembahyang sunat. Tak jadi, kena datang masjid juga baru jadi. Kalau macam tu lebih baik
kalau sekiranya tidak, dan disunatkan membaring antara 2 rakaat sunat subuh dan sembahyang fardu subuh itu. Bila ia tidak mentakhirkan 2 rakaat sunat itu daripada fardunya, kalau ia mentakhirkan 2 rakaat yang sunat itu lepas yang wajibnya, maka ia berbaring kemudian daripada 2 rakaat sunat. Baik, dalam kitab ni menyebut bahawasanya boleh kita takhirkan solat sunat subuh. Cuma ada pandangan yang lain menyebut sembahyang sunat rawatib kita boleh, yang qabliyah tu, misal kata kita datang untuk solat, kita datang sembahyang maghrib, tak sempat nak solat sunat sebelum maghrib, dah sampai orang nak iqamah, jadi kita bolehlah lakukan sembahyang sunat sebelum maghrib tu selepas daripada sembahyang maghrib bersama dengan ba'diyah maghrib sekalikan boleh. Cuma ada kata subuh macam mana? Subuh dengan asar, sebab lepas daripada sembahyang subuh tak ada sembahyang, lepas asar tak ada sembahyang. Dia kata pengecualian untuk 2 ni. Mana selepas kalau kita tak sempat solat sunat subuh, datang-datang pada qamat subuh, sembahyang subuh, maka tak perlu lagi buat solat sunat subuh. Itu ada pandangan. Cuma dalam kitab ni ada juga menyebut boleh tak akhirkan, boleh lewatkan, maksudnya boleh buat. Baik, pada saya tak buat. Sebab dia akan menimbul sebab ada berpegang dengan pendapat yang kedua. Cuma tak apalah, kita tengok. Dia kata kalau sekiranya ni masalah baring,
kita mendirikan solat sunat tahajud, kita buat setiap mulailah. Sebelum antara sembahyang tahajud dengan subuh, sembahyang subuh tu, sebagaimana yang Nabi buat, Nabi tidur dulu sikit. Nabi tidur dulu. Sebab tu disuruh ibarat sembahyang sunat subuh ni ibarat seolah-olah sembahyang sunat tahajud juga. Sebab tu dia antara sembahyang subuh dengan tu kena ada tidur sekejap. Macam kita buat sunat kita tidur sekejap sebelum kita pergi menunaikan solat subuh. Dia nak ada pemisahan antara malam dengan subuh tu sembahyang siang, tahajud tu malam. Jadi dia kena ada tidur yang sekejap. Lepas tu ambil itu baring, dia baring, bukan tidur pun baring. Ambil sunat baring. Ha? Tidur baring. Alah, dia sebenarnya tidur. Tidur. Kita maksudnya kalau tidur tapi kita memang takut ni. Ambil itu baring. Sebab kalau kita mulai, kalau tahajud disyaratkan tidur dulu. Baring seolah baring jam mata. Kalau tidur batal lah. Baring tak batal. Tengok lah kalau memang tidur betul lah, kena ambil wudhu. Ni yang solat subuh ni bukan suruh tidur, suruh baring. Baring. Kita baring sebab nak bagi tahu bahawasanya dia ni dianggap ada kelebihan dia seolah-olah sembahyang malam. Jadi malam dengan siang, subuh tu atau siang, jadi maknanya beza dia lah, ada tidur. Lepas tu dia kata atau ia tidak hendak melakukan berbaring. Yang ni berbaring antara sembahyang sunat subuh dan 2 rakaat dan 2 rakaat fardu subuh, maka hendaklah ia memisahkan antara sembahyang sunat dan sembahyang wajib itu, maksudnya sembahyang sunat subuh dan sembahyang fardu subuh, dengan percakapan, maksudnya percakapan di sana, atau dengan berpindah tempat. Yang ni berpindah tempat daripada yang sudah sembahyang itu pergi kepada tempat yang lain. Kebiasaannya kita pindah tempat lah. Walaupun pilihan-pilihan baring, bercakap. Jadi yang saya nampak paling elok pindah tempat. Maksudnya bila kita sembahyang, sebab dia kena mesti ada pemisahan antara sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Pindah tempat. Sebab tu kalau kita sembahyang fardu kat sini, sembahyang fardu isyak contohnya, bila nak sembahyang sunat kita pindah tempat lain. Mana pindah tempat lah. Baik, yang solat sunat rawatib tadi ada soalan. Okey, muakkad ada 10. Muakkad ada 10, iaitu solat sunat sebelum subuh. Lepas tu zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Asar muakkad tidak ada. Muakkad tidak ada. Maghrib selepas maghrib, isyak selepas isyak. Jadi 10. Baik. Untuk sunat rawatib pula, untuk sunat rawatib ghair muakkad, tambahan kepada yang 10 tadi ada 12. Sembahyang subuh tak ada tambahan lagi. Sembahyang zuhur, sebelum zuhur tambah lagi 2. Selepas zuhur ada lagi 2. Kalau campur kan, untuk sembahyang subuh, untuk sembahyang zuhur saja 8 rakaat sebenarnya. Lalu di situ ada 4. Lepas tu sembahyang asar 4 rakaat, ghair muakkad 8. Kemudiannya sembahyang maghrib 2 rakaat, sebelum maghrib tu 10. Selepas sebelum isyak ada 2 rakaat.
kita buat selepas, yang qabliyah kita buat selepas, dia tak jadi qada, dia tetap dikira sebagai tunai. Jangan niat qada, sunat sahaja, usalli sunat qabliyah isyak, rakaat ini betul qadaan, tak jadi qada, dia tunai. Saja aku sembahyang sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat tu qada, tidak qada, tunai juga. Ada lillahi ta'ala, sama lah. Dia tak jadi, bukan jadi qada, dia jadi tunai juga. Dan mengikut Muhammad Ramli boleh dihimpunkan antara sembahyang qabliyah dan ba'diyah selepas sembahyang fardu dengan satu salam. Ada juga pendapat kata buat sekali satu salam 4 rakaat direct. Ada pendapat, tapi bukan yang pendapat yang ramai lah. Cuma kalau kita melihat ada orang yang melakukan sembahyang macam tu, bisa kata lepas sembahyang isyak ni dia buat sembahyang isyak tu, sembahyang sunat isyak tu, qabliyah dan ba'diyah tu dia buat sekali, dia buat satu salam. Mungkin dia berpegang pada pendapat ini lah. Ada pendapat yang kata dibolehkan. Muhammad Ramli ada kitab Qalbi Wa'amur, ada satu kitab tempat 2 biji simpan kitab. Ada pendapat. Cuma kita nak amalkan, tengok masyarakat lah. Kita amalkan yang kebiasaan orang buat 2 salam lah, 2 salam lah. Cuma kalau sekiranya kita melihat ada orang buat satu salam, ada juga kita kena faham bahawa ada juga pendapat yang mengatakan yang dibolehkan. Itu pendapat ulama, namanya ulama dalam Syafi'i, namanya Muhammad Ramli. Bukan Ramli, Muhammad Ramli. Nama dia Muhammad Ramli, kitab dia kitab Qalbi Wa'amur. Dan kadang-kadang sunat ditundakan sembahyang sunat qabliyah sampai selepas sembahyang wajib, seperti misalnya ia hadir maka sembahyang sedang didirikan atau waktu iqamah sudah dekat, sekira-kira kalaulah ia sembahyang 2 rakaat sunat qabliyah, maka terluput baginya untuk mendapat takbiratul ihram bersama imam, maka makruh masuk ke dalam sembahyang sunat qabliyah. Baik. Hukum pertama, harus. Harus ni maknanya kalau kita datang tak ada apa-apa saja malah buat, nak buat apa? Kita datang sembahyang maghrib awal juga, lepas azan kita tak buat, kita tak nak buat, kita nak buat selepas sembahyang maghrib yang qabliyah sekali dengan ba'diyah. Harus boleh, tapi sebaiknya dia buat lah, dia buat. Ada juga hukumnya jadi sunat. Tadi yang mula-mula harus, ada juga jadi sunat tangguh. Bila sampai-sampai tu Bilal ataupun muazzin iqam, sampai-sampai nak buat tapi iqamah dah qamat dah, maka ketika itu sunat dipertinggalkan, tunda kepada selepas daripada sembahyang fardu. Sunat kalau kita sembahyang juga menyebabkan kita tak dapat takbir bersama, memang lewat tinggal 1 rakaat contohnya, hukumnya makruh. Kita tengok keadaan lah. Kalau sampai awal tu buatlah, kalau lewat kita tangguhkan dulu, buat selepas tu. Itu pada maksudnya dalam bab ibadat pun dia ada kaedah-kaedah juga, bukan ikut kepala kita. Ini dipanggil ijtihad ulama. Dalam berlaku masalah macam ni, macam mana nak buat? Kalau datang lewat macam mana? Kalau datang awal, apa yang
sebagai sunat tahiyatul masjid. Kalau nak buat lagi tu, buat tahiyatul masjid dulu, lepas tu buat sembahyang duha. Itu terpulang lah, pulang pada diri masing-masing. Sembahyang sunat dia banyak, dia ada kelonggaran, dia banyak pilihan. Baik, ada soalan? Ha? Sembahyang sunat duduk. Wuduk. Solat sunat wuduk tu ada juga. Dia selepas daripada dia
ada sunat tapi